Hai murid-murid, hari ini kita nak buat ulang kaji tentang topik pemfaktoran. So, apa itu pemfaktoran? Pemfaktoran ialah proses songsang bagi kembangan. Proses songsang tu maksud terbalik. Maksudnya ia adalah terbalik dengan proses kembangan. Seperti apa yang kita belajar hari itu, kembangan merupakan proses pendarapan. Bila kita nampak ada kurungan kat sini, okay, let's say tidak ada kurungan, maksudnya kita kena darabkan kurungan kat depan ni, ungkapan kat depan ni dengan ungkapan di belakang. So sebelum kita nak buat, kita kena tahu dulu, identify dulu, okay, sebutan-sebutan yang terdapat dalam ungkapan kita. Contohnya, ungkapan di depan X tambah 5 ni terdiri daripada X dan 5. Okey, dia ada sebutan depan dan sebutan belakang. Dan ungkapan di belakang ada dua sebutan juga, ada X dengan negatif 7. So, bila kita dah tahu macam mana nak bezakan dah. So, kita boleh kembangkan. So, macam mana kita nak kembangkan? Okey, kita kena buat step by step. Seperti rumus yang cikgu cakap tu, depan ke depan. So, depan darab depan, depan ke belakang. Depan darab yang belakang, lepas tu belakang ke depan, belakang ke belakang. Dengan proses ini, kita akan dapat jawapan X kuasa 2 tolak 2X tolak 35. Okay, so proses ini kita panggil sebagai dari sini sampai sini. Okay, proses ini kita panggil kembangan. Okay, selalu cikgu suka guna contoh macam ni. Okay, let's say X tambah 5 adalah aduan tepung kita. Okay, dan X tolak 7 adalah coklat. So, bila kita kembangkan mereka dan kita akan dapat hasilnya adalah satu coklat cake. Okay, ini adalah proses kembangan. Okay, kita akan dapat benda yang baru kan. Dari aduan ni, aduan tepung ni dengan coklat ni, kita akan dapat benda yang baru. Okay, so kita dapat coklat cake. So, apa itu pemfaktoran? Sebenarnya dia macam ni. Kalau sekarang soalan dia terus bagi kamu coklat cake. Dan dia tanya kamu, apakah unsur-unsur atau apakah faktor-faktor yang untuk digunakan untuk buat kek coklat kek ini. So kita kena cari baliklah. Okey, nak tahu unsur dia, nak tahu faktor-faktor yang okey, yang akan yang kita nak buat kek ini macam mana. Okey, so proses ini kita panggil pemfaktoran. Maksudnya kita kena pecah-pecahkan dia dan tahu faktor-faktor dia. Okey, so kita boleh cakap aduan ni sebenarnya salah satu faktor daripada coklat kek kita. Dan coklat ni juga salah satu faktor untuk coklat kek ni. Okey, sama jugalah. Kalau cikgu bagi kamu X kuasa 2 tolak 2X tolak 35, kalau saya nak kamu pecahkan dia, nak cari faktor dia. Okey, kita boleh guna proses pemfaktoran dan kita dapat jawapan dia X tambah 5 dan X tolak 7. Kedua-dua ini adalah faktor daripada X kuasa 2 tolak 2X tolak 35. Dan proses pemfaktoran ni sebenarnya kita ada beberapa cara, beberapa kaedah nak buat. Okay, so hari ini kita akan fokus kepada 3 kaedah iaitu faktor sepunya, darab silang dan juga rumus kuasa 2. So first of all kita tengok dulu cara pertama, kaedah pertama iaitu faktor sepunya. Kita tahu kan bila kita nak buat kembangan, contohnya macam ni. 4 kalau kita darab dengan 2X tolak 7. Dan bila kita kembangkan, kita darab, kita kena ambil 4 ni darab ke dalam secara keseluruhan. Betul tak? So jawapan kita akan dapat 4 darab 2, kita dapat 8X tolak dengan 28 kan? Dan sekarang kalau cikgu bagi kamu 8X tolak 28, macam mana kamu nak pecahkan dia dan dapat jawapan ini? So kita kena tahu dah, kena tahu faktor sepunya dia. Okey? Sebab bila kita darab, kita 4 ni darab masuk secara keseluruhan. So sekarang kita kena keluarkan 4 ni. Okey? Maksudnya kita kena tahulah 8 dan 28 ni sebenarnya mereka boleh dibahagi dengan nombor apa? So nombor itu adalah faktor sepunya kita. So kita kena keluarkan 4 daripada kedua-dua sebutan ni. Okay.
kita tengok contoh. Contohnya, soalan pertama. 3M tambah 27. So first, kita boleh buat macam ni. Kalau untuk pelajar yang cepat, dia dah boleh observe kat sini. Dia dah tahu. 3 dan 27 ni, mereka boleh bahagi dengan 3. Betul tak? So, kedua-dua boleh dibahagi dengan 3. So, saya boleh keluarkan 3. Kalau sini ada satu kurungan, saya boleh keluarkan 3 dari kedua-dua sebutan ini. Saya boleh letak 3 kat luar. So 3 tu dah hilang, 27 bila saya keluarkan 3 tu bahagi 3 lah maksud. Okay, so saya akan dapat 9. So itulah jawapan kita. Bagi pelajar yang cepat dia boleh buat macam ni. M tambah 9, itulah jawapan kita. Okay, kalau tak, kalau kamu tak suka cara macam ni, kamu susah nak tengok kan? It's okay. Kita boleh guna cara HCF, iaitu cara faktor sepunya tertinggi. So first kita salin dulu soalan kita, 3M tambah 27. Lepas tu kita lukislah satu L macam ni kan. Okay. So lepas tu kamu tanyalah kamu sendiri. 3 dan 27 kedua-dua boleh bahagi dengan nombor apa? So jawapannya 3. Maksudnya 3 merupakan faktor sepunya untuk kedua-dua sebutan. Okay. So bila kita bahagi 3, 3M ni bahagi 3 kita memang akan dapat M. Dan 27 tu bahagi 3 kita dapat 9. So akhirnya jawapan kita apa? So ingat so 3 sini kita kena darab dengan M tambah 9. Yang bakinya adalah M tambah 9. Bukan M saja. So kita kena letak satu kurungan bagi dia. So akhirnya jawapan kita 3 ni kita tulis di luar kurungan dan yang baki tu kita tulis dalam kurungan M tambah 9 macam ni. Itulah jawapan kita. Okay. So lepas tu kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua tak susah juga. Jangan takut walaupun kamu nampak macam panjangnya ada X ada Y lagi kan. It's okay. Kalau kamu guna cara HCF ni senang je. Tulis dululah soalan kamu. Lepas tu satu L kat sini. Bila kita nak buat, ingat kita step by step. Okay, jangan panik. So kita first, kita tengok dulu nombor kita. Observe dulu, 28 dan 7. Kedua-dua nombor ini boleh dibahagi dengan nombor apa? Maksudnya apakah faktor sepunya mereka? Kan dua-dua juga boleh dibahagi dengan 7. Betul tak? So kalau boleh bahagi dengan 7, 28. Kalau bahagi dengan 7, kita dapat 4. Betul tak? So 7 bahagi dengan 7 dapat 1. So jawapan saya 28 bahagi 7 dapat 4. Tulislah 4. Yang baki kat belakang X kuasa 3, Y tu saya salin balik saja. Tolak saya salin balik. 7 darab bahagi 7 saya dapat 1. So 1 tak perlu tulis lah. So hanya tinggal X kuasa 2, Y kuasa 2 saya salin balik. Okay. So nombor tu faktor sepunya dah tak ada dah. So lepas tu kita sambung lagi step yang kedua. So nombor dah tengok habis dah observe dah. So sekarang kita tengok pula pemboleh ubah. So kita check, sekarang kita check X kuasa 3 dan X kuasa 2 tu. So berapa X yang kita boleh keluarkan dari kedua-dua sebutan. Kat depan dia ada 3X kan? Ada X, darab X, maksudnya X kuasa 3 lah. Yang belakang tu ada 2X, X darab X kan? So dari kedua-dua sebutan ini, okay, yang sini dan sini, berapa X yang saya boleh keluarkan? Of course, kita boleh keluarkan 2 saja kan? Sebab bila saya keluar, bukan keluar ke 5-5. Bukan macam ni. Bila saya nak keluar, saya kena keluarlah. Yang sini ada benda yang sama, ada faktor sepunya. So, saya keluarkan. So, sini, luar sini ada 1X. So, sini dah tak ada dah. Lepas tu, sini ada sama lagi faktor sepunya. So, saya keluarkan. So, maksudnya, akhirnya saya boleh keluarkan 2X ni, X kuasa 2. Betul tak? So, ingatlah bila kita nak keluarkan, senang saja. Kita nampak kat depan ada X kuasa 3, belakang ada X kuasa 2. Kita pilih yang paling rendah. So, maksudnya, saya hanya keluarkan X kuasa 2 sajalah. Okay? Boleh tak saya keluarkan X kuasa 3? Mesti tak boleh kan? Mengapa? Sebab kalau saya nak keluarkan X kuasa 3 kan, yang depan ni cukup. Dia cukup X boleh keluarkan.
Tapi sebutan kat belakang tu, dia hanya ada 2x saja. So, dia memang tak cukup keluarkan 3x. So, yang paling banyak, okay, faktor sepunya yang kita ada tu adalah x kuasa 2. 2x saja. X, okay, x darab x saja yang boleh keluarkan. So, bila kita keluarkan x kuasa 2 ni, okay, maksudnya bahagi x kuasa 2 lah. So, kita akan dapat 4, saya salin balik. X kuasa 3 bahagi dengan X kuasa 2, saya dapat 1X lagi. Dan ini Y, saya salin balik. So, tolak dengan X kuasa 2, dah kedua, X ini dah, X darab X ni dah dikeluarkan dah. So, dah tak ada dah. So, jawapan hanya tinggal Y kuasa 2. Okay. So, seterusnya, kita observe pula step yang ketiga. Kita observe pula yang Y ni. Seperti apa yang cikgu cakap tadi, kalau kamu nampak Y dan Y kuasa 2, kita pilih. Okay, bila kita nak keluarkan, kita pilih index number tu yang paling kecil. Maksudnya Y tu maksudnya indeks dia 1 saja. So maksudnya kedua-dua hanya ada faktor sepunya 1 Y saja. So saya tulislah Y kat luar. So sebab saya akan keluarkan Y. Okay, so saya kena bahagi Y lah. 4XY bahagi Y memang saya dapat 4X. Y kuasa 2 saya bahagi dengan Y, saya dapat Y saja. So akhirnya jawapan saya adalah 7 darab dengan X kuasa 2 darab dengan Y, kita dapat 7X kuasa 2Y. Dan jawapan kat bawah sini, 4X tolak Y adalah baki kita. So kita kena letak satu kurungan. Okey, dan juga salah satu faktor. Okey, jawapan kita adalah 7X kuasa 2Y dengan darab dengan 4X tolak Y. Itulah jawapan kita. So, senang saja kan? Okey, ini adalah kaedah faktor sepunya. Maksudnya, bila kita nampak saja soalan tu, kita kena observe dah setiap sebutan. Okey, apakah faktor sepunya mereka? So, kita kena keluarkan dia. Okey, itulah cara pemfaktoran. Okey, kaedah pertama. So, sekarang kita tengok kaedah kedua. Kita panggil rumus kuasa 2. Dalam bahasa Inggeris, kita boleh cakap perfect square. Apa maksud perfect square? Okey. Kaedah ini kita boleh panggil sebagai perfect square. Perfect square. Square tu maksud kuasa 2 kan? Mengapa kita panggil square ini adalah perfect square? Sebab square ini terdiri daripada nombor bulat. Okey. Kalau 1 kuasa 2, kita memang dapat 1. 2 kuasa 2, kita dapat 4. 3 kuasa 2, kita dapat 9. Semua nombor bulat ini, kalau kita kuasa 2kan dia, kita akan dapat nombor 1, 4, 9, 16 benda ni. So maksudnya 1 darab 1 dapat 1. 2 darab 2 dapat 4. 3 darab 3 dapat 9. 4 darab 4, 16. 10 darab 10, 100. Okay? So kita kena sensitif dengan nombor-nombor kat sini. Okay? So untuk rumus ini, kamu kena sensitif dengan nombor ini. 1, 4, 9, 16, 25, 36. Okay? 49. Kamu kena tahu dengan cepat. Kalau cikgu cakap saja, 64 adalah perfect square dari nombor apa? Kita tahu 8 darab 8. 8 square lah. Okay? 8 kuasa 2. Kita dapat 64. 81 ini perfect square daripada nombor apa? Kita tahu dia adalah dari nombor 9. Sebab 9 kuasa 2 kita dapat 81. 144. Okey, 144 ni. So kita tahu 12 darab 12. So kita tahu 12 square. So semua ni kita panggil nombor-nombor ini adalah perfect square. Okey, so kita kena sensitif lah dengan perfect square, nombor-nombor perfect square ini. Bila kita nampak saja perfect square ni, okey, kita kena ingatlah satu rumus yang kita belajar masa kembangan tu. Okey, so cikgu padamkan dulu. Okey, so sekarang cikgu terangkan ya. Masih ingat tak bila kita buat kembangan tu, kalau kita nampak saja soalan tu, contohnya lah A tambah B, lepas tu A tolak B. So apa jawapan yang kita akan dapat? A darab A kan? Depan darab depan kita dapat A kuasa 2. Depan darab belakang, A darab negatif B, kita dapat negatif AB.
Dan lepas tu, belakang darab depan, B darab A dapat positif AB. Dan akhir sekali, positif B darab dengan negatif B, kita dapat negatif B kuasa 2. Kan? Okay? So, dan dengan ini, kita tahu. Apa yang kita tahu adalah kat sini, tengah-tengah sini. Kita akan dapat hasil dia ada tolak AB dan tambah AB lagi. Maksudnya, dia akan cancel off each other. Kita akan dapat jawapannya kosong. So, akhirnya jawapan kita hanya baki apa? A kuasa 2 tolak dengan B kuasa 2. Dan sebenarnya formula ini, A kuasa 2 dan B kuasa 2 ini adalah perfect square. So, bila kita nampak saja soalan kita, okay, dia adalah perfect square. A sebab A kuasa 2. Okay, dia A kuasa 2 ni adalah perfect square daripada A. Kita tahu A darab A tu dapat A kuasa 2. B kuasa 2 adalah perfect square bagi B. So once kita tahu saja benda ni, okay, kita tahu dah, okay, sebelum kembangan tu kita tahu dia sebenarnya terdiri daripada apa. Kamu observe balik soalan kita. A okay, nampak ah? A, kita punya ungkapan. Dua ungkapan ni dia ada persamaan dan perbezaan. Okay, bila kita nampak saja A, okay, sebutan di depan kedua-dua ungkapan tu adalah A, sebutan di belakang tu juga B. Apa yang berbeza tu hanya satu positif, satu tambah, satu tolak. So, bila kita nampak saja jawapan ini, okay, kalau kamu nak kembangkan dah, so senang saja. Kita ambil sebutan kat depan, kita squarekan dia. Lepas tu tolak dengan sebutan di belakang yang B ni, kita squarekan dia. So, kita akan dapat jawapan ini. So, maksudnya kalau kita nak buat pemfaktoran sama jugalah. Kalau kamu nampak saja perfect square, kita ambil lah sebutan di depan ni dengan sebutan di belakang ni, kita tambah dan tolak saja. Okay, so kita akan dapat A tambah B, A tolak B. Okay, kita tengok dulu soalan. Okay, contohnya macam soalan pertama kat sini. 144P kuasa 2 tolak 1. Okay, so kedua-dua ni, kedua-dua sebutan ini, okay, nampak tak kat tengah tu ada tolak? So, dia memang untuk soalan macam ni, dia memang ada pattern dia tau. Bila kita nampak pattern macam ni, kat tengah-tengah dia ada tolak dan kat depan, cikgu nak tanya, sama ada 144 tu adalah perfect square? Ya kan? Nampak tak kat sini? 144. So, kita tahu 144 ni sebenarnya dia adalah perfect square daripada 12. Kita tahu 12 darab dengan 12, kita memang dapat 144. Dan P kuasa 2 memang dah dia adalah perfect square daripada P. Sebab P darab P kan. Dan jangan lupa juga, 1 ni, kebanyakan pelajar akan lupa. Sebenarnya 1 darab 1 memang dapat 1. 1 adalah perfect square daripada 1. So, bila kita tahu macam ni, sebenarnya kita boleh tulis macam ni kan. Ini 12 kuasa 2. 12 P kuasa 2. Maksudnya 12 kuasa 2, P kuasa 2 lah. So, tolak 1 tu juga adalah perfect square kan. So, kita tahu dah. Okay. Dia memang sama dengan contoh yang cikgu bagi tadi. A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Nampak? Hanya sekarang A ni dah tukar jadi 12P. B ni dah tukar jadi 1. So, bila kita nak tulis jawapan kita, senang saja. Okay, nampak saja pattern dia. Dah tahu dah dia terdiri daripada perfect square apa. So, kita hanya ambil sebutan kat depan. Okay, sebutan kat depan. Yang 12P ni tambah dengan 1. Lepas tu 12P ni tolak dengan 1. So, jadi itulah jawapan kita. Nampak tak? So, akhirnya terus kita boleh pecahkan dia. 12P tambah 1, 12P tolak 1. Okey. Itulah rumus bagi kuasa 2. Dalam bahasa Inggeris tepat sikit, kita panggil sebagai perfect square. Okey. Nampak saja perfect square, ingatlah cara rumus kuasa 2 ini. Okey. So, kita teruskan. Okey, kita teruskan untuk soalan ni. 32 dan 8. Tolak 8x kuasa 2. Nampak tak sini dia ada tolak kan? Betul tak? Dia ada tolak. Tapi
kedua-dua ni mereka adalah perfect square atau tidak? Bukan kan? Kalau bukan, kita tak boleh buat cara perfect square dulu. Mesti ingat balik apa yang kita boleh buat. Okey. So kita hanya belajar kalau tak boleh perfect square, kita kena buatlah HCF tadi tu. So kita kena keluarkan faktor sepunya dia. Betul tak? So macam mana keluarkan? Ingat balik, salin balik soalan kita. 32 tolak 8x kuasa 2. Lepas tu letak 1L. Tanya kamu sendiri. 32 dan 8 tu boleh bahagi dengan nombor apa? So kita boleh bahagi dengan 8. Betul tak? Okey, so 32 bahagi 8 dapat 4. 8 bahagi 8 dapat 1. So 1 tak perlu tulis lah. Tinggal x kuasa 2 saja. So jawapan kita dapat 8 bracket kurungan 4 tolak x kuasa 2. Okey, bukan itu saja. Okay. Kebanyakan pelajar kalau buat kat situ dia dah stop dah. Dia ingat, oh saya dah buat pemfaktoran. Saya dah habis faktor sepunya. Dah dapat cari dah 8. Okey. Tapi jangan lupa, kat belakang, ungkapan kat belakang, sebenarnya dia ada ciri-ciri rumus kuasa 2 lagi. Kita boleh lagi terus buat lagi. Okey. So kita observe. Sebab 4 ni, dia adalah perfect square. Betul tak? Perfect square apa? 4. 2 punya perfect square. Betul tak? Dan x kuasa 2 tu juga perfect square. So, kat tengah-tengah adalah tolak. So, bila kita nampak ini saja, pattern macam ni saja, kita ambil sebutan di depan 2 ni tolak dengan x, 2 ni tambah dengan x. So, kita boleh pecahkan lagi. So, akhirnya jawapan kita dapat, okay, 8, tulis balik. Tapi yang dalam ni, kurungan ni, kita boleh pecahkan dia lagi kepada 2 tambah x, 2 tolak x. Okay. So, cara ini kita panggil sebagai rumus kuasa 2. Okay. So, ini adalah kaedah kedua. So, lepas tu kita nak buat kaedah ketiga. Kaedah ketiga kita panggil sebagai kaedah darab silang. Atau juga kita boleh dipanggil sebagai kaedah cuba-cuba. Okay. Mengapa panggil kaedah cuba-cuba? Sebab kita kena try and error. Okay. So, macam bila kita nak guna kaedah ini, kamu kena observe baik-baik dengan soalan kamu. Bila saja once kita nampak soalan kita ada pattern macam ni, dia ada satu pemboleh ubah, maksudnya unknown kat sini x A kuasa 2, kamu boleh nampak ada pattern macam ni. Okay, pattern kuadratik. So, A kuasa 2, A kat sini dia hanya kuasa 1 saja, so dia tak tulis. So, sini tak ada A. So, bila kita nampak saja pattern macam ni, kita kena terus buat kaedah cuba-cuba atau kaedah darab silang. So, senang saja. Bila kita buat darab silang, mesti ada buat satu pangkal, buat satu silang kat sini. So, kita tahu A kuasa 2 ni sebenarnya dia terdiri daripada A darab A. Betul tak? Pasangan A darab A, kita akan dapat A kuasa 2. Dan lepas tu, kita nak tahu 8 ini terdiri daripada nombor apa. Nombor apa darab dengan nombor apa boleh dapat 8. Tetapi bila kita tambah dan tolak boleh dapat jawapan yang tengah 6A ini. Sini positif, so 6A. So maksudnya kita kena tahulah 8 ini, faktor-faktor untuk 8 ni adalah pasangan apa? 1 darab 8, betul tak? Dan kita juga boleh guna 2 darab 4. So kemungkinan nombor kat sini, okay, nak dapat 8 ini sebenarnya ada dua pasangan. Pasangan pertama adalah 1 darab 8. Pasangan kedua adalah 4 darab 2 atau 2 darab 4. Okey? Tapi kita kena pilih. Okey? Bukan saja terus tulis. Kita kena tahu. Kedua-dua ini macam mana kita boleh dapat 6A. So kita kena 1 dan 8. Kamu kena tanya kamu sendiri. 1 dan 8 kalau kita tambah atau tolak, boleh tak kamu dapat 6? Tak boleh kan? Sebab bila 8 tambah 1 pun kita dapat 9. 8 tolak 1 pun kita dapat negatif 9. 8 tolak 1 kita dapat 7. So maksudnya jawapan kita hanya di lingkungan apa? 9 atau 7 atau kita guna negatif. Negatif 1 tolak
8 kita dapat negatif 9. Okey? Atau negatif 1 tolak 7, 8 kita dapat negatif 7. Maksudnya kemungkinan nombor yang hasil yang kita dapat tu hanya 9 tolak 9, 7, negatif 7 saja. So maksudnya untuk pasangan ni kita tak mau guna. Kita pilihlah pasangan 2 darab 4. So saya tulislah kat sini 2 darab 4. Sebab dia darab silang kan. So A darab 2, so kita dapat 2A. 4 darab A, kita dapat 4A. So sekarang kamu tanya kamu sendiri. Bagaimana kamu nak guna 2A dan 4A ni menjadi 6A? Kita kena tambahkan. Betul tak? So kalau tambah tu maksudnya kita tak perlu berubah apa-apalah. So kat sini tambah. Okay, just guna benda yang sama saja. So jawapan kita adalah, kita boleh ambil jawapan kat sini. A tambah 2, A tambah 4. So itulah jawapan kita. Okay. Kita tulis macam tu saja. Kalau kamu tak percaya, kamu boleh kira balik. A darab A darab 2, 4 darab A, 4 darab 2. So kita memang akan dapat balik jawapan kat atas. Okay. Senang saja kan? Okay, tak susah. So sama juga contoh yang kedua, bila once kita nampak saja pattern dia, Y kuasa 2, Y dan tak ada Y, inilah okay, pattern kuadratik. Okay, so kita bila nampak benda ni saja, kita teruslah guna kaedah cuba-cuba. Kita boleh guna pangkah di sini. So kena berhati-hati ya. So kat depan 10Y kuasa 2 ni sebenarnya kita ada lagi okay, pasangan yang lain. Okay, kamu boleh teruslah bila nak buat saja kaedah cuba-cuba galak silang ni. Buat satu pangkah, lepas tu kita kena sebab kita nak akhirnya kita nak bandingkan jawapan kita dan nak dapat tolak atau negatif 7Y. So kita tulislah kat sini. Okay, so kita tengok yang depan ni 10Y kuasa 2. Dia terdiri daripada apa? Y kuasa 2 memang kita dah tahu Y darab Y. Okay, tapi 10 ni sebenarnya kita ada dua pasangan tau. Ada 1 darab 10 atau kita boleh guna 2 darab 5. So, kamu pilih sajalah. Sebenarnya boleh juga kamu tulis 1 dan 10. Tapi tak tentunya jawapan betul atau tak. Okay, tak semesti lagi. Kita tak tahu lagi. Kena bergantung dengan jawapan yang belakang. So, kita pilih, just pilih saja. So, sekarang cikgu nak pilih 5 dengan 2. So, saya pilihlah 5Y dengan 2Y. Kalau nanti kita dah cuba-cuba dah tak boleh, kita kena tukar lagi. Okey, kena tukar pasangan yang lain. Okey, supaya boleh fix dapat jawapan. Okey, bila darab dapat negatif 12, tambah atau tolak dapat benda yang tengah kat sini. Okey, so macam mana? So kita tengoklah. So 12 ini sebenarnya dia terdiri daripada apa? So kita tahu 12 faktor dia adalah 1 darab 12, 2 darab 6 dan 3 darab 4. Betul tak? So kita hanya pilih salah satu sebab kita tak tahu yang pasangan mana satu lebih sesuai. Sebab memang ketiga-tiga pasangan ni bila kita darab memang kita akan dapat 12 juga. Okey, tak perlu peduli dulu tambah atau positif atau negatif. Kita tengok dulu yang 12. Macam mana kita boleh dapat 12. So kita just pilih sajalah. Sebab tak tahu lagi kan. So cikgu pilihlah. Kalau saya tulis kat sini 3, saya tulis kat sini 4, boleh tak saya dapat negatif 7Y? So kita buat 2Y darab 3, saya dapat 6Y. Betul tak? 5 darab 4, kita dapat 20Y. So sekarang kamu tanya kamu sendiri. 20Y dan 6Y ni, adakah kedua-dua benda ni boleh dapat negatif 7Y? Tak mungkin kan? Kalau kamu tambah atau tolak pun, dia kalau 20 tambah 6 tu 26. Kalau kamu tambah 6, kamu dapat 14. So jawapan kita hanya 20 dengan 14 atau negatif 20 dengan negatif 14. Itu saja. So maksudnya 3 dan 4 ni pasangan ni tak sesuai. Okey?
kita cuba tengok. Okey, sebab ini keadaan cuba-cuba kan. Tadi 3 dengan 4 dia tak sesuai. So sekarang cikgu nak tukar. Tukar apa? Tadi 3 dan 4. Sekarang tengok, cuba tengok. Kalau saya guna 4 dan 3, boleh tak? Okey. So masih guna pasangan, cuba pasangan yang sama, tapi hanya apa yang berbeza tu cikgu guna, saya terbalikkan dia 4 dan 3. So bila kita darab silang, 2 darab 4 kita dapat 8Y. 5 darab 3 kita dapat 15Y. So 8Y dengan 15Y ni, boleh tak kita dapat negatif 7Y? Boleh kan? Sebab 15 tolak 8 kita dapat 7. Tapi kalau saya ambil nombor yang besar 15 tolak 8 tu, saya dapat benda yang positif. Saya dapat positif 7. Kalau saya nak dapat negatif 7, saya kena ambil nombor yang kecil tu tolak dengan nombor yang besar. So, negatif saya kena letak kat sini. So, bila saya letak negatif kat sini, maksudnya 15Y ni kena ada negatif. Maksudnya kat depan saya kena tambahkan negatif untuk dia juga. So, sekarang dah fix dah. Okay, so bila kamu buat darab silang ini, kaedah cuba-cuba ni, memang kamu kena cuba satu demi satu. Tapi yang pastinya, kamu kena tahu. Yang depan kat sini, kamu kena tahu 5Y darab 5Y, kamu boleh dapat nombor kat depan 10Y kuasa 2. Apa nombor bila kamu darab, kamu boleh dapat tolak 12. Dan bila kamu tambah dan atau tolak, kamu boleh dapat nombor kat tengah-tengah ini. So, bila kamu dah fix, kamu dah check, bila kamu darab silang, dapat juga. Okay, negatif 7Y. So, itulah jawapan muktamad kita. Okay, so akhirnya kita hanya tulis jawapan saja. Macam mana nak tulis? 5Y, ini tak ada apa-apa, maksudnya tambahlah. Tambah 4. 2Y tolak 3. So, itulah jawapan kita. Senang saja kan? Okay, so tak susah. So, setakat sekarang kita dah belajar 3 kaedah untuk buat pemfaktoran, untuk menyelesaikan masalah pemfaktoran. Okay, so sekarang kita nak permudahkan soalan macam ni. So tak susah tau. Bila kita nampak benda ni, jangan takut dulu. So first, bila kita nak permudahkan dia, first of all, kita kena faktorkan dia. Okay, kena buat pemfaktoran dulu. Okay, yang atas dan bawah tu kena faktorkan. Kita tak boleh macam ni kan? Tak boleh macam ni. Dapat nampak M, saya tolak, saya mansuhkan dengan N. N, saya mansuhkan dengan N. Tak boleh. Okay, sebab mengapa? Kalau kita tulis macam ni dalam bentuk pecahan, okay, benda di atas tu dia adalah the whole thing. Benda kat bawah tu adalah the whole thing. Okay, dia maksudnya dia macam satu benda. So kita tak boleh asingkan dia dan lepas kita tak boleh terus macam ni nak tolak masukkan dia. So first of all kita kena asingkan dia dulu. Nak nampak faktor dia dulu. Okay, so kita step by step lah. Okay, yang atas ini 2x tolak 2y. Macam mana kamu nak faktorkan dia? So kita tahu 2x tolak 2y. Okay, kita boleh keluarkan 2, betul tak? So bila saya keluarkan 2, dalam tu hanya tinggal x tolak y. Dia sama dengan cara tadi, 2x tolak 2y. Kalau kamu guna kaedah faktor sepunya. So saya boleh keluarkan 2. So 2x bahagi 2, saya dapat x. Tolak tu saya salin balik. 2y bahagi 2, saya dapat y. So jawapannya 2x tolak 2. Okey, yang ke atas tu boleh faktorkan. So yang kat bawah, m tambah n. Boleh tak kita pecahkan dia, cari faktor dia? Boleh tak? Tak boleh dah kan? Sebab mereka bukan faktor sepunya. Dan yang ini, 4m tambah 4n. Boleh tak kita pecahkan dia? Boleh kan? Kita boleh keluarkan 4. So kita tahu faktor sepunya dia adalah 4. So bila saya keluarkan 4, dalam tu hanya tinggal m tambah 4. M tambah n. So itulah. Okay. M 10 tu dia dah memang dah paling ringkas dah. So tak perlu ubah-ubah apa dah. So sekarang kita boleh tulis macam ni. Yang atas saya tulis 2 darab x tolak y. Salin balik yang pengebut ni. Yang atas saya salin, saya dah
Faktorkan dia dapat 4 darab M tambah N. Lepas tu 10 saya tulis di bawah. Okey. Lepas ni barulah kita boleh ringkaskan. Kita kena cari apa yang sama, unsur yang sama atau faktor yang sama, barulah kita boleh ringkaskan, mansuhkan. So kat sini memang obvious kan, M tambah N. Kita boleh mansuhkan. So bila kita mansuhkan kat atas ni hanya tinggal 1, 4 kat sini saja. So ada lagi kita boleh ringkaskan tak? Ada lagi kan? Apa tu? So kita tahu 2 dengan 10 ni kita boleh darab silang. So 1 kita 2 tu kita bagi dengan 2 kita dapat 1. 10 tu kita bagi dengan 2 kita dapat 5. So all together apa jawapan kita? So sekarang kita tahu yang ke atas tu hanya kita tinggal X tolak Y dan 4. Di bawah tu hanya tinggal 5. So atas darab atas, bawah darab bawah. So akhirnya jawapan kita akan dapat, nah nampak tak? Yang atas hanya tinggal X tolak 1. Yang ni hanya tinggal 1 saja. Bukan kosong bila kita mansuhkan. So atas 4, bawah 5. So bila kita nak buat, kita darabkan dia saja. X tolak Y darab 4, kita dapat yang ini. Yang bawah tu 1 darab 5, kita dapat yang ini. So itulah jawapan kita. So memang, okay, sebelum kita nak mansuhkan, kita tak boleh terus, ingat pelajar-pelajar, jangan terus mansuh macam ni. Kalau kamu terus mansuh macam ni, nanti kamu akan dapat 4 tambah 4 dah jadi 8, dah tak betul. Okay, sebab memang bila kita back to basic kan. Okay, contohnya lah. Okay, kalau kita, cikgu bagi satu 8 darab 12. Okay, sorry, bukan darab. 8 per 12 pecahan ini. Bila kita masa di primary school, apa yang kita belajar tu, cikgu cakap, boleh ringkaskan, betul tak? Boleh permudahkan. Macam mana kamu permudahkan? Kedua-dua boleh bahagi dengan 4. Betul tak? So sebenarnya dia macam ni tau. Kita kena tengok, kita boleh pecahkan dia. 8 ini sebenarnya boleh dibahagi, kita tahu dia terdiri daripada 4 darab 2. Betul tak? 12 ni kalau kita pecahkan dia, kita nak cari faktor dia, kita tahu sebenarnya dia terdiri daripada 4 darab 3. So bila kita pecahkan dia, barulah kita boleh nampakkan elemen-elemen atau faktor-faktor sepunya bagi sebelah atas dengan sebelah bawah. Bila kita nampak saja benda yang sama, faktor yang sepunya, kita barulah boleh kita boleh mansuhkan. So that's why barulah kita dapat jawapan bila kita ringkaskan dapat 2 dan 3. Sama juga untuk yang ini. Okey, soalan macam ni. Kita tak boleh terus saja nak mansuhkan. Nampak M saja nak mansuh. Nampak N saja nak mansuh. Atau nampak saja 2 dengan 10. Jangan lupa, kat atas ni benda dia the whole thing. Kamu tak boleh terus ambil keluar satu 2 kat sini. Tak boleh yang ni the whole thing. Tak boleh terus keluarkan M macam tu saja. So kita kena pecahkan dia dulu, nak cari faktor sepunya dia dulu, barulah kita boleh nampak apa yang benda dia yang sama. So kat sini M tambah N, kalau sama kita boleh masukkan. Faham tak? Okay. So kita tengok, kalau faham kita tengok lagi satu soalan. So ingat so soalan ini senang saja. X kuasa 2 tolak 1 bahagi dengan 6X tolak 12 bahagi dengan X kuasa 2 tolak X tolak 2 per 3. So bila kita nampak soalan macam ni, sini bahagikan. Ingat, okay, first step saja kalau kamu nak dapat markah pertama, jangan pecahkan dia dulu. Sebab soalan ni bahagi. Masih ingat tak dulu? Kalau bahagi, kita nak tukarkan jadi darab. Lepas tu kita kena cari reciprocal dia. Maksudnya kita kena songsangkan atas dengan bawah. Okay, yang 3 ni saya kena tulis ke atas, yang X kuasa 2 tolak X tolak 2 ni saya tulis kat bawah. Yang depan ni saya salin balik. Nampak tak? Cikgu salin balik. Bahagi saya tukarkan jadi X. Dan yang belakang ni saya kena songsangkan. So yang kat sini kamu barulah dapat, mesti dapat markah pertama. Okay. So next kali, sekarang kita nak ringkaskan dia dah. Bila kamu nak ringkaskan dia, ingat balik. Okay. Tak boleh
mesti ingat lah, kita tak boleh macam ni. Oh, nampak X kuasa 2. Sini ada net X kuasa 2. Saya mansuhkan dia saja, potong sajalah. Tak boleh. Okey, tak boleh macam ni. Nampak 6 saya bahagi dengan ini. Ini dapat 1, ini dapat 2. Tak boleh buat macam ni. Ingat. Sebab mengapa? Kamu tak boleh simply keluarkan 3 kat sini atau keluarkan X kuasa 2 macam ni saja. Sebab yang benar ni dia bukan X kuasa 2. Dia adalah X kuasa 2 tolak 1 ke atas. Dia memang the whole thing. Nampak tak? So, kalau kita nak mansuhkan, kita nak ringkaskan, first of all, kita kena pecahkan dia dan nampakkan apa elemen atau apa faktor yang terdiri daripada X kuasa 2 tolak 1 ini. Okay, so kita kena step by step. So bila kita buat, kena check lah. Okay, tengok pecahan yang depan kat sini. Yang atas tu, cikgu nak tanya, boleh lagi tak kita nak faktorkan dia? Boleh tak? Boleh kan? Okay, sebab mengapa? Nampak tak cara perfect square? Okay, kaedah tadi, X kuasa 2, sini ada 1 kan? X kuasa 2 tu perfect square daripada X. Lepas tu tengah-tengah tu ada tolak lagi. Dan belakang tu 1 sebenarnya juga adalah perfect square daripada 1. So yang ini sebenarnya kita boleh tulis apa? X tambah 1. Bila kita buat pemfaktoran, kita boleh dapat jawapan X tambah 1, X tolak 1. Okay, so nanti kita akan tulis kat bawah lah. Okay, X, okay macam ni. X tambah 1, X tolak 1. Okay. So lepas kamu dah buat pemfaktoran sebelah atas. So sekarang kita tengok sebelah bawah. Boleh tak kita nak pecahkan dia? Boleh tak kita nak buat pemfaktoran lagi? Boleh kan? Kat sini memang bukan perfect square. So dia juga bukan pattern ada X square, X macam ni. Dia bukan bentuk kuadratik. So kita nak buat apa? Ada HCF. Betul tak? Kita boleh keluarkan faktor sepunya. So kita boleh keluarkan 2, 6 dan 12 ni kita boleh keluarkan 6. So bila kita keluarkan 6, dalam hanya ada X tolak 12 bahagi 6 kita dapat 2. Okay, so cikgu tulis macam ni lah. Lepas tu kita darab. Okay, darab. Ke atas kita tulis balik. Okay, sebab 3 tu dah paling ringkas dah. Tak boleh buat apa dah. Okay, so yang kat bawah kat sini. X kuasa 2 tolak X tolak 2. Nampak saja pattern ni. Nampak tak? Kita ada pattern X kuasa 2. Kita ada X1, X kuasa 1 dan tak ada X. Hanya nampak saja bentuk macam ni kan. Kita kena ingat dah. Kita kena guna kaedah cuba-cuba atau darab silang. So kamu tanya kamu sendiri yang depan ni. X kuasa 2. Apa faktor dia? Kita tahu X darab X. Betul tak? So lepas tu, apa nombor yang bila kita darab, kita dapat negatif 2. Dan bila kita tambah dan tolak, kita dapat negatif X. So negatif X saya tulis kat sini lah. So 2 ni sebenarnya adalah 1 darab 2. Hanya satu pasangan saja kan. Yang ini senang. So lepas tu X, kita kena buat darab silang. X darab 2, kita dapat 2X. X darab 1, kita dapat X. So sekarang kita observe. X dengan 2X ni. Boleh tak kita dapat negatif X? Macam mana kamu boleh dapat negatif X? Memang boleh dapat 1 kan? Kalau 2 saya tolak 1, saya memang dapat 1. Tapi kat sini ada negatif. So kalau negatif, saya kena guna nombor yang kecil nak tolak dengan nombor yang besar. So 1 tolak 2. Okay, maksudnya sini saya kena tambah 1 negatif bagi dia. So bila sini negatif, maksudnya kat depan sini saya kena negatif juga. Okay, so memang 1 darab dengan negatif 2, kita dapat negatif 2. Dan lepas darab silang, kat sini dapat X, sini dapat negatif 2X. So bila kita tambah dua-dua, kita akan dapat X tambah tolak. Maksudnya tambah tolak negatif lah. Tolak lah. So tolak 2X. So kita dapat negatif X. So itulah jawapan kita. So kita tulislah. X tambah 1, X tolak 2. Okay. So macam tu saja. So kita akan dapat
step yang ketiga. Itulah jawapan kita. Okay, nampak tak? Okay, cikgu dah padamkan. Yang ini kita dapat yang ini. Yang ini kita dapat yang ini. 3 kita salin balik. Yang tadi ini kan. So kita akan dapat X tolak 2 darab X tambah 1. Okay. So lepas tu sekarang sebab kita dah pecahkan dia. Kita dah nampak dah. Kita dah buat proses pemfaktoran dah. So sekarang kita nak tengok apakah persamaan mereka. Okay, maksudnya faktor sepunya. So bila kita nampak saja benda yang sama, okay, kita boleh ringkaskan. Mesti ingat bila kita nak ringkaskan, kita mesti ringkaskan atas dengan bawah saja. Okay, atas dengan bawah saja atau darab silang saja. Kalau atas dengan atas atau bawah dengan bawah, kita tak boleh mansuhkan. Okay, so kat sini obviously X tambah 1 dan X tambah 1, kedua-dua boleh mansuhkan. So kita so dapatlah macam ni. So ada lagi tak benda yang sama? Atau kita boleh bahagi lagi? So sini boleh ringkaskan lagi kan? 3 ni dan 6. Okey, darab silang. So sini dapat 1, 6 sini kita 6 bagi 3 kita dapat 2. Okey. Dan sekarang dah tak ada kan? Okey. Boleh tak kita X tolak 2 kita mansuhkan dengan X tolak 2 ni? Tak boleh sebab kedua-dua juga adalah penyebut. Kalau kita nak ringkaskan hanya atas dengan bawah hanya atau darab silang saja. Okey? Ingat So lepas tu yang ke atas tu hanya tinggal X tolak 1 kan. Yang bawah ada 2 darab X tolak 2. Yang kat sini ada 1, bawah adalah X tolak 2. So sekarang atas darab atas. So memang atas saya memang akan dapat X tolak 1 lah. Lepas tu bawah ada 2 darab X tolak 2, darab lagi X tolak 2. Maksudnya X tolak 2 darab X tolak 2 ni, saya akan dapat X tolak 2 kuasa 2. So akhirnya inilah jawapan kita. Okay. So kalau kamu dah mahir, sebenarnya benda ni tak susah. Okay. Semoga kamu belajar sesuatu hari ini. Okay, terima kasih semua.